Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang edisi malam 19 Julai bersama saya Farhana Fazil. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah menitahkan sebarang acara dan sambutan Hari Keputeraan Tuanku pada 30 Julai ini ditangguhkan ke suatu tarikh yang lain. Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak berkata, hanya majlis kesyukuran dan doa selamat sahaja yang boleh dianjurkan secara virtual atau maya selaras dengan suasana pandemik COVID-19 di Malaysia dan negeri Pahang. Beliau berkata baginda turut bertitah agar tiada persembahan ucapan sempena memuliakan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku diterbitkan di media-media cetak dan papan iklan. Bagaimanapun, menurut beliau, persembahan ucapan tersebut boleh dibuat secara atas talian di laman web jabatan, syarikat atau mana-mana medium yang tidak melibatkan sebarang kos. Baginda turut bertitah agar peruntukan bagi penerbitan persembahan ucapan tersebut sebaiknya disalurkan kepada tabung-tabung yang disediakan oleh pihak kerajaan bagi membantu rakyat yang terkesan akibat pandemik wabak COVID-19. Halangan dan kekangan terhadap masyarakat, khususnya umat Islam melakukan ziarah dan kunjung-mengunjung menjelang perayaan Aidiladha. Ekoran Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) merupakan suatu pengorbanan dalam usaha memutuskan pandemik COVID-19 di negara ini. Sahibul Samahah Mufti Negeri Pahang Yang Hormat Datuk Seri Dr. Haji Abdul Rahman Osman berkata, pengorbanan ini sangat dituntut dalam agama terutama apabila mengarah ke arah kebaikan. Jelasnya, jika dibanding dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS bersama keluarganya, pengorbanan ini hanyalah kecil meskipun tidak dapat raikan Hari Raya Korban bersama ahli keluarga, rakan dan kenalan. Mungkin terdapat daripada kalangan kita yang tidak dapat merayakan Hari Aidiladha seperti biasa, tidak seperti sebelum ini. Maka dengan sekatan SOP yang menyekat bebas untuk dia merayakan Hari Raya Aidiladha ini, itu adalah merupakan satu pengorbanan kepada kita bagi menyelamatkan negeri dan negara kita daripada terus menolak jangkitan wabak penyakit ini. Beliau berkata demikian ketika dihubungi Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM hari ini. Beliau turut menegaskan bahawa usaha memerangi wabak ini adalah amalan sunnah baginda Rasulullah SAW bagi menghentikan penyebaran pandemik ini. Beliau turut menekankan amalan berkorban yang secara tidak langsung dapat membantu umat Islam dan masyarakat yang ketika ini berhadapan kesusahan bagi mendapatkan bekalan makanan ekoran kesempitan hidup. Jelasnya, bantuan dan sedekah ini bukan sahaja dapat dikongsi dengan banyak pihak, malah ini juga merupakan peluang dan ruang untuk umat Islam bersilaturahim melalui sedekah sesama kenalan dan jiran tetangga dikala pandemik masih melanda negara. Beliau turut menasihati orang ramai supaya tetap patuh pada prosedur operasi standard SOP ketika meraihkan Hari Raya Aidiladha, sama ada ketika menunaikan solat sunat Aidiladha maupun menunaikan ibadah korban. Pengguna 11,000 akaun air di Keratong dan kawasan-kawasan terlibat boleh menarik nafas lega selepas masalah bekalan air telah kembali pulih sejak semalam. Pegawai Daerah Rompin, Tuan Ahmad Nasim Datuk Haji Muhammad Siddiq berkata, ada kawasan menerima bekalan air yang perlahan semalam tapi sudah pulih seperti sedia kala hari ini.
Jelasnya, pihak pengurusan air Pahang Berhad (PAEB) telah lakukan ujian serta berbagai indikator-indikator yang baik telah membolehkan loji kembali beroperasi sejak kemarin. Taburan hujan yang banyak dan berterusan selama beberapa hari juga telah membantu keadaan pulih. Beliau berkata demikian ketika dihubungi Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM hari ini. Dalam pada itu katanya, PAEB akan terus melakukan pemantauan dan pemerhatian sekiranya terdapat perubahan-perubahan pada keadaan air. Pada 6 Julai lalu, pencemaran Sungai Pukin di Ulu Keratong berlaku selepas tebing salah satu daripada 8 buah kolam rawatan sisa sawit milik sebuah kilang di kawasan berkenaan runtuh. Pencemaran berkenaan telah menyebabkan lebih 11,000 akaun pengguna air di sekitar kawasan berkenaan terjejas hampir 2 minggu. Negeri Pahang mencatatkan peningkatan kes jangkitan COVID-19 iaitu sebanyak 475 kes berbanding 369 kes semalam, dengan 3 kluster baru dilaporkan hari ini. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan kes jangkitan tertinggi iaitu 199 kes, diikuti Bera sebanyak 81 kes, Temerloh 63 kes, Bentong 42 kes, Jerantut 30 kes dan Maran 22 kes. Selain itu, bagi daerah Kuala Lipis dan Raub, masing-masing 13 kes, Rompin 6 kes, Pekan 2 kes dan Cameron Highlands sebanyak 4 kes. 3 kluster baru tersebut adalah kluster Desa Corina dari daerah Cameron Highlands yang melibatkan pekerja-pekerja pusat pembungkusan sayur yang terletak di Desa Corina. Kes indeks bagi kluster ini merupakan seorang lelaki, warga negara Malaysia berumur 44 tahun, yang dilaporkan positif COVID-19 pada 16 Julai 2021 hasil saringan individu bergejala pada 14 Julai 2021 yang lalu. Selain itu, kluster Jalan Pak Ngah Aziz dari daerah Kuantan yang merupakan kategori kluster komuniti yang melibatkan perkampungan Pak Ngah Aziz, Bukit Goh dan kluster Paya Luas dari daerah Temerloh yang merupakan kategori kluster kumpulan berisiko tinggi. Seramai 383 petugas jalinan rakyat di 19 pusat daerah mengundi di seluruh kawasan Dewan Negeri Padang Tengku telah menerima bantuan Hari Raya Aidiladha berupa barangan keperluan Hari Raya termasuklah barangan basah seperti ayam, 1 kilo beras pulut dan 1 kampit beras ketupat. Ahli Dewan Negeri Padang Tengku yang berhormat Datuk Mustafa Haji Long berkata, sumbangan tersebut disampaikan kepada petugas-petugas sebagai tanda ingatan terhadap mereka yang sentiasa tekun melaksanakan tugas di lokaliti masing-masing. Katanya, kesungguhan dan komitmen mereka dalam melaksanakan tugas meskipun berhadapan risiko ketika pandemik COVID-19 perlu dihargai sebagai tanda ingatan terhadap barisan petugas jalinan rakyat. Tambahan pula, umat Islam akan meraihkan sambutan Hari Raya Aidiladha tidak lama lagi. Mencendera ingatan ini akan dapat memberi semangat dan motivasi kepada semua 383 petugas supaya terus komited dan rajin dalam menjalankan tugas masing-masing. Beliau berkata demikian ketika dihubungi Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM baru-baru ini. Majlis penyerahan tersebut telah diadakan secara gimik di dataran Tok Linggi, Pusat Khidmat Ahli Dewan Negeri Padang Tengku di Lipis. Turut hadir ialah Ketua Wanita UMNO bahagian Lipis yang berhormat Senator Datuk Siti Fatimah Yahya yang turut mengagihkan barangan sumbangan kepada petugas jalinan rakyat di kawasan terbabit. Sebanyak 813 warga emas berusia 80 tahun ke atas dan orang kurang upaya di daerah Raub menerima sumbangan bantuan Prihatin Pahang berjumlah RM203,250 daripada Kerajaan Pahang.
Ahli Dewan Negeri Batu Talam yang juga pengerusi jawatan kuasa, pembangunan luar bandar dan hal ehwal orang asli negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Abdul Aziz Haji Mat Kiram berkata, setiap penerima mendapat sumbangan berjumlah RM250 setiap seorang. Bayaran diberi secara tunai kepada 60 penerima bantuan yang berumur 80 tahun ke atas dan 30 penerima orang kurang upaya yang melibatkan kawasan Dun Batu Talam baru-baru ini. Manakala baki penerima pula akan menerima bayaran yang akan dikreditkan ke dalam akaun penerima itu sendiri. Beliau berkata pihaknya turut menyampaikan program bantuan laptop Kerajaan Negeri Pahang kepada para pelajar yang akan menduduki peperiksaan penting tahun ini. Sebanyak 40 orang penerima komputer riba di seluruh Raub yang merupakan anak kepada penerima bantuan kanak-kanak JKM. Mereka ini dipilih berdasarkan mereka akan menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM dengan 20 penerima terdiri daripada pelajar di Dewan Negeri Batu Talam. Menurut beliau lagi, pihaknya turut menyampaikan bakul makanan di bawah program Prihatin Pahang 2.0 kepada penduduk kampung bagi membantu sedikit sebanyak mereka yang terkesan. Bakul makanan ini diserahkan kepada ketua kampung masing-masing dan ianya kemudian akan diagihkan kepada semua penduduk kampung. Beliau berharap semua bantuan yang diberikan oleh Kerajaan Pahang ini akan memberi manfaat kepada para penerima. Sekian Buletin Pahang edisi malam bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama dalam Buletin Pahang edisi pagi untuk mengikuti berita terkini di Pahang. Di kesempatan ini, kami daripada Unit Komunikasi dan Media Pahang ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله